Okey, hari ni saya dan kawan-kawan saya Adam, Pak Okay, An, Dek selamat Wan raya. akan terangkan dekat korang pasal unsur kumpulan 18. Okey Wan, cuba kau cerita sikit dulu dekat diorang ni pasal unsur kumpulan 18. Okay, unsur kumpulan 18 ni dia dikenali sebagai gas adi yang mempunyai sifat lengai. Sifat lengai ni dia tidak aktif. Unsur-unsur kumpulan 18 ni dia terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan organeson. Petala terluas setiap atom adalah diisi penuh dengan elektron. Unsur yang mempunyai dua elektron valence seperti atom helium, dia disebut susunan elektron daplet. Manakala unsur yang mempunyai 8 elektron valence seperti atom neon, argon dan gas adi yang lain, dia disebut susunan elektron oktet. Apabila semua gas adi yang telah mencapai susunan elektron daplet atau oktet yang stabil, dia menyebabkan atom gas adi tidak menderma, menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Okay, Dek Wan, cuba kau terangkan sikit tentang apa yang berlaku pada perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 18. Okay, Pak An. Perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 18 ni adalah saiz jejari atom semakin bertambah disebabkan oleh pertambahan elektron dan bilangan petala. Macam korang tengok dekat jadual sebelah ni, korang tengok jejari atom dari helium ke xenon menaik daripada 0.050 ke 0.130. Pertambahan ini disebabkan elektron dan bilangan petala. Okey, pertambahan takat lebur dan takat didih juga berlaku apabila menuruni kumpulan. Macam korang tengok dekat sebelah ni, korang tengok takat lebur daripada negatif 270 Celsius ke negatif 71. Manakala takat didih dari helium ke radon daripada negatif 269 Celsius ke negatif 62 Celsius. Okay, seterusnya pertambahan saiz atom akan meningkatkan daya tarikan antara atom. Oleh itu, daya tarikan akan menjadi semakin kuat dan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okay, untuk ketepatan, korang boleh rujuk buku teks muka surat 85 sebab kami tak tunjukkan. Okey, Aziz. Tapi Aziz kan, apa kegunaan kumpulan unsur 18 ni dalam kehidupan seharian kita, Aziz? Cuba Wan, cerita. dia ada 6 tau, tapi aku ingat 3 je. First, helium. Helium ni diisi ke dalam belen kaji cuaca untuk terbangkan dia ke lapisan atmosfera. Yang kedua pula digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Second yang aku tahu, neon. Digunakan dalam lampu iklan yang terang warna-warni tu kan. Yang tu lah. So yang ketiga aku tahu argon. Argon ni, gas argon diisikan dalam mentol kerana gas argon tidak bertindak balas dengan filamen tungsten walaupun panas. Yang kedua, argon juga digunakan dalam mengimpal untuk mengurangkan pembentukan oksida, rapor dan seterusnya meningkatkan kualiti kerja. Dia ada lagi 3 tau, tapi aku tak ingat. Cuba kau tanya Adam kan. Adam, apa lagi 3 Adam? Okay, ada lagi 3. Pertama, krypton. Krypton ni digunakan dalam lampu dengan kilat pada kamera ataupun yang macam korang tahu yang flash camera tu. Krypton ni juga digunakan dalam laser untuk rawatan retina mata. Seterusnya xenon. Xenon ni digunakan dalam lampu rumah api dan dalam ubat bius. Yang terakhir, radon. Radon digunakan untuk merawat kanser. Macam korang tengok dekat gambar nombor 6 tu, nama dia gamma knife. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Dah ikut. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya pada kumpulan kumpulan 4? Okay, so kumpulan 18 kita panggil juga sebagai gas adi. Okay, so gas adi ni kenapa dia tidak reaktif tadi? So sifat unsur-unsur dalam kumpulan gas adi tidak reaktif. Okay, kenapa? Sebab dia mempunyai petala valence yang telah diisi Kenapa? penuh dengan Farhan, kenapa elektron. tadi? Sebab dia Yes, kerana elektron valence ataupun
Apa? Sebab dia mempunyai petala valence yang telah diisi penuh dengan elektron. Ya, kerana petala valence dia iaitu petala terakhir telah terisi lengkap dengan elektron. So, kalau helium 2, kita panggil dia sebagai? Elektron doublet. Oh. Cikgu delay cikgu. Oh iya ke? So, cikgu cakap dengan korang ni lambat korang dengar? Lambat. Okey. So tak apa. Korang teruskan presentation korang. Okey, cikgu still boleh dengar korang punya. So 4.4 sifat fizikal kumpulan 3. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Yasmin mewakili kumpulan 3 bersama Siti Maisara, Aini Nabia dan Azrin Azira akan membentangkan tentang sifat fizik dalam kumpulan 1. Okey. Ni antara unsur-unsur yang ada dekat dalam kumpulan 1. Kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Okey, kumpulan 1 ni juga dikenali sebagai logam alkali. Okey, kalau korang tengok kat jadual berkala yang warna hijau tu, kumpulan 1 terletak pada kala pertama. Tapi kalau korang tengok ada hidrogen kat situ, dia tak termasuk sebab macam yang saya cakap tadi, kumpulan 1 ialah logam alkali tapi hidrogen bukan logam. Okey, selain tu, unsur-unsur dalam kumpulan 1 ni juga mempunyai satu bilangan elektron valence yang berada dekat dalam petala terluar. Okey, so saya pula akan terangkan tentang sifat fizik. Okey, yang pertama, lembut. Okey, logam-logam alkali ini menjadi semakin lembut apabila menuruni kumpulan 1. Ianya boleh dipotong dan mudah. Ianya boleh dipotong dengan mudah menggunakan pisau. Okey, yang kedua, ketupatan rendah meningkat. Okey. Dibandingkan dengan logam-logam yang lain, logam-logam alkali ini mempunyai ketupatan yang rendah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan meningkat? Okay. Logam-logam alkali ini akan semakin meningkat apabila menuruni kumpulan 1. Okay, kalau korang tengok tadi kat jadual berkala tu, yang pertama dia ada lithium, natrium dengan kalium ke atas. 3 yang ke atas tu, dia kurang tumpat daripada air yang menjadikan ia terapung di atas air. Manakala 3 lagi, rubidium, cesium dengan francium, dia lebih tumpat daripada air di dalam air. Okey, yang ketiga, takat lebu dan takat dikir rendah menurun. Okey, sama macam tadi, dia lebih rendah berbanding dengan logam lain dan semakin menurun apabila menuruni kumpulan 1. Okay, apa maksud menuruni kumpulan 1? Sekejap lagi saya akan terangkan apa maksud dia menuruni kumpulan 1 semakin rendah. Okey. Kenapa dia semakin rendah? Kenapa dia semakin menurun? Ianya oleh saiz atom yang semakin bertambah.
Bila dia bertambah, menjadikan ikatan logam antara satu sama lain menjadi lemah, maka kuranglah tenaga haba yang diperlukan. Okey? Yang keempat, permukaan kelabu yang berkilat. Okey, logam-logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat sama seperti logam-logam yang lain. 5. Konduktor haba dan elektrik yang baik. Okey, apa yang membuktikan logam-logam ini mempunyai konduktor haba dan elektrik yang baik? Kita bagi satu contoh, lithium. Antara kegunaan lithium adalah dijadikan sebagai bateri untuk alatan seperti kalkulator. Okey, kegunaan ini membuktikan bahawa logam-logam alkali ini adalah konduktor haba dan elektrik yang baik. Yang terakhir, wujud dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Okey, info tambahan, sebenarnya ni sifat kimia tapi saya masukkan juga. Ianya perlu disimpan di dalam minyak parafin supaya tindak balas dengan udara dan air tidak dapat berlaku. Okay, ini juga info tambahan yang saya jumpa masa saya buat research pasal tingkat fizik ni. Okay, apabila logam-logam alkali ini dibakar, warna api yang dihasilkan adalah berbeza-beza. Okay, mari kita tengok. Okay, lithium menghasilkan warna api merah, warna merah jambu. Natrium kuning, gallium ungu lavender, rubidium merah keunguan dan cesium biru keunguan. Okay. Daripada jadual ni, kita boleh tengok daripada takat lebur dengan takat didih dulu. Apa yang maksud dia semakin menurun apabila menuruni kumpulan satu. Okay, kalau kita tengok lithium dengan cesium, nampak tak dia menurun daripada 186 ke 98 ke 64. Itu yang dimaksudkan dengan semakin menurun apabila menuruni kumpulan satu. Sama juga ketupatan. Tadi ketupatan saya cakap dia semakin meningkat. Okey, kalau kita tengok lithium natrium dia semakin meningkat. Okey, mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah berbanding dengan logam lain macam saya cakap tadi. Ini saya sertakan video tentang warna yang lebih jelas tentang ujian nyalaan tadi. Okay, seterusnya Azmi. Okay, seterusnya ialah perubahan sifat fizik kumpulan satu apabila menuruni kumpulan. Yang pertama ialah saiz atom bertambah. Okay, ini disebabkan oleh bilangan petala yang berisi elektron yang bertambah. Kalau kita tengok ke gambar yang saya letak kat tepi tu, semakin dia menuruni kumpulan, semakin bertambah saiz atom dia kan. So bila saiz atom dia bertambah, jadi besar, so jarak antara nukleus iaitu yang tengah-tengah dia tu dan elektron valence iaitu elektron yang terletak di petala yang paling luar, dia semakin jauh. So bila semakin jauh, daya tarikan pun semakin lemah antara nukleus dengan terhadap elektron valence. So bila dia semakin jauh, dia pun semakin mudah untuk melepaskan elektron. Kalau kita tengok antara tiga unsur yang saya letak tu, lithium, natrium dan gallium, gallium yang paling mudah melepaskan sebab jarak antara nukleus dengan elektron valence dia jauh. Lepas tu, unsur yang paling mudah melepaskan elektron ni pun unsur yang paling reaktif. So kalau antara tiga unsur tu, gallium lah paling reaktif sebab dia paling mudah untuk melepaskan elektron. So seterusnya ialah semakin menuruni kumpulan, semakin bertambah kereaktifan macam saya cakap tadi. Tapi kalau ikut semua unsur dalam kumpulan satu, francium yang paling reaktif sebab dia yang paling bawah sekali. Dan akhir sekali ialah takat lebur dan takat didih menurun apabila menuruni kumpulan. Okey, sekarang saya akan terangkan pasal kegunaan logam alkali. So sebenarnya dia ada banyak. Jadi yang pertama lithium. Okey, lithium ni korang just ingat kegunaan dia khusus dalam pembuatan bateri. Contoh yang menggunakan bateri lithium macam kalkulator dan jam. Okey, macam yang korang nampak dalam gambar tu, ada macam warna kelabu, lepas tu ada jantung tu. Yang warna kelabu tu sebenarnya dipanggil perentak jantung buatan. Okey, perentak jantung buatan ni dia menggunakan penggunaan bateri lithium. Okey, ni just info tambahan. Apa perentak jantung buatan tu sebenarnya? Perentak jantung buatan tu dia sebenarnya alat perubatan. So function dia untuk kawal degupan jantung. Okey, macam waktu kita form 3 kan, kita kan ada belajar
dalam mata pelajaran sains pasal saluran-saluran jantung macam lagi detail. So benda yang perentuk jantung buatan ni dia akan memperbaikkan lagi pergerakan ventricle pada jantung. So jantung kita akan berdegup dengan baik lah. So yang kedua natrium. Kegunaan dia adalah lampu wap natrium. Macam yang aku tengok kat slide tu ada tulis menembus kabus. Okey, menembus kabus tu macam saya akan terangkan secara ringkas, mana contoh kita bawa kereta dalam keadaan yang kat luar tu kabus yang tebal. So apa mestilah tak nampak kan kabus yang tebal. So apa yang kita buat, kita akan buka lampu kereta tu, jadi cahaya lampu kereta tu akan menembus kabus. So kita boleh nampaklah jalan tu. Itu saya terangkan secara ringkas je lah menembus kabus. Okey, yang ketiga kalium. Kalium ni korang just ingat dia function dia ada pertumbuhan, function dia dalam pertumbuhan pertumbuhan tanaman. So ada satu baja dia menggunakan unsur kalium iaitu baja kalium nitride. Okey, selain itu cesium. Okey, cesium ni dia ada digunakan dalam jam cesium, iaitu jam cesium ni ada dalam jam atom. Okey, terangkan dulu jam cesium ni apa function dia. Jam cesium ni dia mengawasi waktu transmisi telefon dan arus formasi di internet. So macam korang tengok dalam gambar tu, itu adalah jam atom. Okey, jam atom ni pun dia, saya nak bagi tahu kat korang, dia ada banyak function juga jam atom ni. Salah satunya dia bantu tentukan masa dunia. Contoh kita kat Malaysia, lepas tu kita boleh tahu masa dekat luar negara pukul berapa sebab adanya jam atom ni. Okey, yang kedua jam atom ni juga dia dipakai dekat satelit untuk GPS macam Waze tu lah. So kita boleh tahu kita boleh tentukan jalan. Seterusnya francium. Okey, francium ni dia digunakan dalam penelitian biologi iaitu mempelajari organ tikus. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, bagus dia, banyak info dan maklumat tambahan daripada kumpulan ni untuk sifat fizik bagi kumpulan 1. Okey, ada lagi satu grup kan, kumpulan 9. Okey, tapi tadi yang awak cakap pasal kereaktifan tu sebenarnya adalah pasal sifat kimia. Okey, so grup 9 bentang untuk tajuk sifat fizikal kumpulan 1. Cikgu Zai. Okey. Nampak ke? Nampak. Okey. Okay. Hai, Assalamualaikum. So kami daripada kumpulan 9 akan bentang sifat fizikal kumpulan 1. So dekat slide pertama kita ada contoh lithium, rubidium, kalsium dan potasium. Korang boleh tengok kat situ .
Next. Okey. Unsur-unsur dalam kumpulan satu dikenali sebagai logam alkali. Ini adalah kerana logam dalam kumpulan ini membentuk oksida dan hidroksida yang akan membentuk salah. Ini adalah kerana logam dalam kumpulan ini membentuk oksida dan hidroksida yang akan membentuk alkali apabila larut di dalam air. So dekat sini kita orang dah tunjuk sifat persamaan kimia dia. Okay, next kita ada contoh. Korang boleh tengok dekat razar dekat sebelah, jadual perkali yang kita orang dah tunjuk ni. Okay. So kita ada lithium daripada atas sekali, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. So dekat jadual perkali ni dia warna biru. Okay, nombor satu. Next kita ada semua unsur dalam kumpulan satu mempunyai satu electrovalence. Kesamaan ini menyebabkan mereka menunjukkan sifat kimia yang sama. Nombor 6. Semua logam alkali yang terdapat pada unsur kumpulan satu adalah sangat reaktif. Jadi mereka mesti disimpan di dalam minyak supaya tidak bertindak dengan oksigen atau wap air di udara. Next. Yang seterusnya ialah sifat fizik logam alkali. Perubahan penting semasa menuruni kumpulan. Yang first kali, saiz atom bertambah. So bila menuruni kumpulan satu ni, dia punya saiz atom makin bertambah, menyebabkan ikatan logam dia semakin lemah dan semakin kurang tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Yang kedua ialah ketumpatan bertambah. So bila kalau kita bandingkan lithium dengan logam lain tu kalau kita letak kat dalam air dia akan tenggelam. Tapi kalau lithium tu kita letak kat dalam air dia akan terapung. So ketumpatan logam kumpulan satu ni dia lagi rendah kalau nak dibandingkan dengan logam lain. Tapi dia lagi tinggi kalau menuruni kumpulan satu. Okey, yang ketiga takat lebur dan takat didih berkurang. Macam yang semua boleh tengok dekat tepi ni ada satu jadual. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah. Takat lebur dan takat didih logam alkali dia menurun apabila menuruni kumpulan. Ini kerana semakin jauh electron valence daripada nukleus atom, semakin berkurang tarikan nukleus. So atom tu boleh dilepaskan dengan mudah dan menyebabkan takat lebur dan takat didih berkurang. Ini juga dipengaruhi oleh saiz atom. Kerana saiz atom semakin besar saiz atom semakin berkurang tarikan nukleus. Yang seterusnya saya akan memberitahu tentang sifat fizik unsur lain dalam kumpulan kimia iaitu tentang rubidium, cesium dan francium. First kali rubidium, cesium dan francium merupakan logam yang lembut dengan permukaan yang berkirat serta mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Kemudian ketiga-tiga unsur ini adalah sangat reaktif apabila bertindak balas dengan air dan oksigen.
Saya rasa itu je. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 9 kerana menerangkan tentang sifat fizikal kumpulan 1 iaitu kumpulan logam alkali. Okey, kita sambung terus kepada sifat kimia kumpulan 1. Tajuk terakhir untuk pembentangan hari ini. So, kumpulan 1. Okey, jap. Ya? Kejap. Okey, tak apa. So, kumpulan 1 kumpulan terakhir untuk hari ini. Okey. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, saya start sekarang Okey. Assalamualaikum cikgu dan selamat pagi semua. So hari ni saya nak terangkan tentang unsur dalam kumpulan 1. Iaitu dia ada dalam bab 4, jadual berkala unsur. Subtopik dia 4.4. Okey, so ahli kumpulan kita orang terbagi pada 4 orang iaitu saya, Farah, dan Farisha, Nurish dan Alisa. Okey, yang pertama sekali saya nak terangkan tentang sifat kimia logam alkali. Okey, semua logam dalam kumpulan 1 dia menunjukkan sifat kimia yang sama. Semua logam ni juga dia boleh bertindak dengan air dan juga unsur bukan logam seperti oksigen dan klorin untuk membentuk sebatan yang baru. Logam kumpulan 1 ni dia lebih cenderung bertindak balas dengan unsur bukan logam untuk membentuk sebatan yang ionik. Jadual kat bawah ni dia menunjukkan susunan elektron bagi semua unsur kumpulan 1 seperti yang korang boleh nampak kat situ. Lepas tu semua unsur kumpulan 1 ni dia hanya mempunyai satu elektron valence. Kalau jadual korang nampak tu, belakangnya ni kan semua satu kan? Itulah satu elektron valence. Dalam tahap kita ni, kita hanya belajar lithium, natrium dan kalium. Okay. Next. Sifat kimia unsur kumpulan 1. Sebenarnya slide kita orang ni dia lebih kepada eksperimen 4.1 iaitu korang boleh rujuk buku teks muka surat 88 dan 89. Okay, tujuan eksperimen ni untuk mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1. Bahan-bahan yang diperlukan ialah lithium, natrium, kalium, air suling, kertas turas, kertas limus merah, gas oksigen dan klorin. Pernyataan masalah dia, apakah sifat kimia unsur kumpulan 1 apabila bertindak balas dengan air, oksigen dan klorin? Okey, next. Yang pertama sekali, logam alkali bertindak dengan air. Nurish, boleh tak ceritakan pasal benda ni? Okey, boleh je. Logam alkali bertindak balas cergas dengan air sejuk untuk hasilkan gas hidrogen. Larutan terhasil boleh tukarkan kertas limus merah menjadi biru. So that means ia adalah alkali. Logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air menghasilkan alkali dan gas hidrogen. Lithium, natrium dan kalium terapung dan bergerak di atas permukaan air and then larut dalam air. Kesimpulan dia, lithium, natrium dan kalium kurang tumpat daripada air. Okey, tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, pemerhatian dia. Nurish, sila terangkan. Pemerhatian dia, lithium bergerak perlahan dengan nyalaan merah ke atas permukaan air. Larutan tidak berwarna, tukarkan kertas limus merah kepada biru. Lithium, natrium, kalium semua sama je, kertas limus merah akan tukar kepada biru. Okay, inference dia, lithium adalah logam yang paling kurang reaktif bertindak balas dengan air. Membentuk larutan beralkali, lithium hidroksida. Persamaan kimia dia korang tengok sendiri je, okey? Natrium bergerak cepat dengan nyalaan kuning di atas permukaan air. Natrium adalah logam yang reaktif bertindak balas dengan air, membentuk larutan beralkali, natrium hidroksida. Kalium pula bergerak sangat cepat dengan nyalaan ungu ke atas permukaan air. Kalium adalah logam yang paling reaktif bertindak balas dengan air, membentuk larutan beralkali, kalium hidroksida. Kereaktifan dia apabila menuruni kumpulan 1, saiz atom bertambah. Okay, next. Okay, gambar 3 ni, lithium, natrium, kalium menunjukkan tindak balas dengan air. Nampak macam sama kan? Tapi sebenarnya tak. Macam lithium, dia akan bergerak perlahan. Natrium bergerak secara rawak, kalium bergerak secara lompat-lompat.
Okay, next. Yang kedua, logam alkali bertindak dengan gas oksigen. Okay, yang ni pula Alisa boleh terangkan? Boleh. Logam kumpulan 1 bertindak dengan gas oksigen membentuk logam oksida. So, logam kumpulan 1 bertindak balas dengan gas oksigen, dia jadi logam oksida. Next, logam oksida yang terbentuk tu boleh terlarut dalam air membentuk larutan beralkali. Jadi, logam oksida kumpulan 1 bertindak balas dengan air, jadilah alkali. Okay, next. Tindak balas unsur kumpulan 1 dengan oksigen. Pemerhatian dia. Alisa boleh terangkan? Okey. Yang pertama litium. Pemerhatian dia, litium terbakar perlahan dengan nyalaan merah dan menghasilkan pepejal putih. Pepejal putih pula larut dalam air membentuk larutan yang tidak berwarna. Seterusnya, larutan menukarkan warna penunjuk universal dari hijau kepada ungu. Kalau korang tengok, pepejal putih dengan penunjuk universal tu dari litium dan natrium, kalium sama je. Yang berbeza cuma unsur yang terbakar. So, inference litium adalah paling kurang reaktif terhadap oksigen. Litium bertindak balas dengan oksigen membentuk litium oksida. Persamaan kimia seimbang, kat sini lah. Litium oksida bertindak balas dengan air untuk membentuk larutan alkali litium hidroksida. So, persamaan dia kat sini. Okey, natrium pula. Natrium terbakar terang dengan nyalaan kuning menghasilkan pepejal putih. So, inference dia, natrium adalah logam reaktif terhadap oksigen. Natrium bertindak balas dengan oksigen membentuk natrium oksida. Natrium oksida bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali natrium hidroksida. So, kalium pula. Kalium terbakar sangat terang dengan nyalaan ungu menghasilkan pepejal putih. Inference dia, kalium adalah logam paling reaktif terhadap oksigen. Kalium bertindak balas dengan oksigen membentuk kalium oksida. Kalium oksida bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali kalium hidroksida. Okay, so Nuris dengan Alisa dah terangkan pasal logam alkali bertindak dengan air dengan gas oksigen. So yang terakhir sekali, yang nombor 3 ialah logam alkali bertindak dengan gas klorin. Okay, untuk yang ni Ica boleh terangkan? Boleh Farah. Okay, so logam alkali dengan logam klorida sama je dengan logam oksida, dia berwarna putih. So semua logam alkali bertindak dengan gas klorin akan membentukkan logam klorida yang berwarna putih. Korang boleh tengok persamaan kat bawah tu, logam kumpulan 1 bertindak balas dengan gas klorin akan menghasilkan logam klorida. Garam logam klorida yang terbentuk boleh terlarut dalam air dan menghasilkan larutan neutral yang mempunyai pH 7. Macam logam oksida, dia beralkali. Tapi kalau logam klorin, dia jadi larutan neutral. Okay. So gambar ajar dekat bawah ni menunjukkan gambar eksperimen pembakaran logam alkali. Radas je sama je macam eksperimen untuk gas oksigen. Cuma kita gantikan oksigen dengan klorin. Okay. Next. Tindak balas unsur kumpulan 1 dengan klorin. Pemerhatian dia. Ica sila ceritakan sikit. Okay. Unsur dia seperti biasa ada 3, litium, natrium dan kalium. So pemerhatian bagi litium, litium terbakar perlahan dengan nyalaan merah menghasilkan pepejal putih. So dia sama je untuk 3 unsur, dia orang akan menghasilkan pepejal putih. Okay, inference bagi litium. Litium adalah paling kurang reaktif terhadap klorin. Litium bertindak balas dengan klorin membentuk litium klorida. Macam kawan-kawan saya cakap, persamaan kimia dia korang boleh tengok sendiri. Okay, seterusnya natrium. Natrium terbakar terang dengan nyalaan kuning dan sama je menghasilkan pepejal putih. Inference, natrium adalah logam reaktif terhadap klorin. Natrium bertindak balas dengan klorin membentuk natrium klorida. Akhir sekali kita boleh lihat ialah kalium. Kalium terbakar sangat terang dengan nyalaan ungu dan menghasilkan pepejal putih. Inference dia, kalium adalah logam paling reaktif terhadap klorin. Kalium bertindak balas dengan klorin membentuk kalium klorida. So, reaktifan dia bertambah menuruni kumpulan 1.
Okey. Okay, so ini menunjukkan gambar pemerhatian eksperimen bagi gas klorin. Korang boleh tengok lithium, natrium dan kalium dia punya nyalaan tu berbeza sebab diorang punya kereaktifan tu berbeza. Okay, itu saja. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami, kumpulan 1. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Kumpulan 1. So, dia terangkan pasal tindak balas yang berlaku apabila kumpulan 1 bertindak balas dengan, pertama, bertindak balas dengan apa? Air. Air. Okey, yang kedua? Oksigen. Oksigen. Yang ketiga? Klorin. Klorin. Okey, so korang sekarang ada 3 tindak balas yang korang perlu tahulah. Okey, dan persamaan yang terlibat apabila setiap kumpulan 1 tu bertindak balas dengan 3 bahan ni. Okey. So so kita tengok lithium, natrium, kalium. So semakin menuruni kumpulan 1, apa yang berlaku? Kereaktifan dia semakin bertambah. Okey, bertambah. Lag tak cikgu dengan korang ni? Tak. Ya. Okey. Okey, so okey, kenapa dia sebabnya kumpulan tadi dia tak terangkan kenapa. Okey, dia terangkan pasal tindak balas saja. Okey. Okay, so nampak slide cikgu? Nampak cikgu. Okay, so semakin menuruni kumpulan. Okay, kalau awak tengok lithium, natrium, kalium. Okay, apa yang berlaku semakin menuruni kumpulan, saiz dia semakin bertambah. Okay, apa yang menyebabkan tindak balas ni berlaku? Okay, kerana atom ni perlu melepaskan elektron supaya petala terakhir ni kena mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet. So tadi kumpulan yang terangkan pasal kumpulan 18 dah terangkan duplet dan juga oktet. Jadi kenapa setiap tindak balas ni berlaku? Kerana setiap atom tu perlu melepaskan ataupun menerima elektron supaya boleh capai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. So duplet ni petala akhir dia 2 lah. So oktet petala terakhir dia adalah 8. Okay, jadi kumpulan 1 ni macam mana senang nak capai susunan elektron duplet ataupun oktet, dia perlu melepaskan elektron. Okay, supaya dia boleh mencapai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. So bila dia dah lepaskan elektron, okay, berapa elektron yang kumpulan 1 ni perlu lepaskan? 1. Okay, so dia perlu lepaskan 1 elektron, okay, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So bila dia dah lepaskan 1, dia akan membentuk ion yang bercas positif. Okay, dengan cas dia adalah 1+. Okay. Kumpulan 1 dengan kumpulan 2 ni sebenarnya sama. Dia punya kereaktifan dia. So kalau kumpulan 2, dia perlu melepaskan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, so kalau awak tengok sini, bila kita susun dia dalam bentuk petala, kita tunjukkan dia dalam bentuk susunan elektron. So awak tengok saiz dia semakin bertambah. So saiz semakin bertambah. Macam yang kawan awak dah cakap, kenapa saiz semakin bertambah? Sebab bilangan petala berisi elektron semakin bertambah. So bila bilangan petala berisi elektron semakin bertambah, so awak kena ingat sini. So yang tengah ni kita panggil sebagai apa? Nukleus. Yes, nukleus. So bila saiz atom bertambah, bilangan petala elektron pun bertambah. Apa jadi pada jarak nukleus dengan elektron valence? Apa yang berlaku? Semakin jarak. Yes, semakin bertambah. So point yang pertama, kita nak menerangkan pasal kereaktifan elektron. Kita cakap pasal saiz atom menuruni kumpulan. Yang kedua, apa dia? Jarak antara nukleus dengan
elektron. So yang kedua point dia adalah jarak antara nukleus dengan elektron. Okey, apa jadi? Semakin menuruni kumpulan, jarak antara nukleus dengan elektron semakin bertambah. Okey, bila jarak dia semakin bertambah, apa yang berlaku pada daya tarikan nukleus dengan elektron valence dekat petala terluar ni? Lemah. Ya, so daya tarikan apa? Antara nukleus dengan elektron valence semakin lemah. So bila semakin lemah, apa yang berlaku pada elektron dekat luar ni? Senang nak keluarkan. Ya, so atom lebih mudah nak keluarkan. So lebih mudah nak lepaskan elektron pada petala terluar. Jadi bila dia lebih mudah untuk melepaskan elektron, sebab tu kereaktifan kumpulan satu semakin reaktif apabila menuruni kumpulan, sebab dia lebih mudah melepaskan elektron. So ada 4 poin yang awak perlu tahu dekat sini. First, size atom. Kedua, jarak antara nukleus dengan elektron valence. Ketiga, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. So bila daya tarikan semakin lemah, so atom lebih mudah untuk melepaskan elektron. Bila dia lebih mudah untuk melepaskan elektron, atom menjadi lebih reaktif. Okay, so nyalaan dia terang. Okay, lepas tu warna dia berubah. So warna dia kumpulan kumpulan 3 tadi dah tunjuk warna dia warna apa. So lithium warna apa, natrium warna apa, kalium warna apa. So yang ini adalah penerangan tentang kenapa atom dalam kumpulan satu menuruni kumpulan dia semakin reaktif. So 4 poin ni awak kena ingat. Okay, so selepas tu awak kena ingat tindak balas yang berlaku. So kumpulan satu ni kita namakan dia sebagai X lah. Okay, so awak nak hafal setiap satu, contohnya natrium campur dengan oksigen, setiap satu persamaan tu awak nak hafal macam banyak. Jadi kita hanya ingat dia punya persamaan saja. So yang pertama, apabila kumpulan satu bertindak balas dengan air. So apa yang terjadi apabila kumpulan satu bertindak balas dengan air? Mana-mana kumpulan satu bila bertindak balas dengan air akan menghasilkan apa tadi? Kumpulan satu. Kumpulan alkali and gas hydrogen. Okey, alkali apa? So, logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. So, persamaan pertama yang awak perlu tahu apabila semua logam alkali, mana-mana logam alkali apabila bertindak balas dengan air akan menghasilkan XOH. Apa maksud ni? X tu mana-mana unsur dalam kumpulan satu. Okey, dalam kumpulan satu. OX ni kita panggil apa? Ini kita panggil sebagai logam hidroksida. So kalau awak nak hafal lithium punya persamaan lain, natrium punya persamaan lain, kalium punya persamaan, so ada banyak persamaan yang kena hafal. Jadi awak hanya hafal dia punya persamaan saja, iaitu bila logam kumpulan satu bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida campur dengan gas hidrogen. So bila awak ingat satu, contohlah kalau cikgu tanya pasal kalium. Okay, so kalium bila bertindak balas dengan air, so kalium campur dengan air akan menghasilkan, so kita ingat X tu kita gantikan saja dengan mana-mana unsur kumpulan satu. So kita akan dapat kalium hidroksida. So awak ingat kalium hidroksida, so kalium cas dia berapa? +1, hidroksida cas dia berapa? -. So kita cross, kita akan dapat KOH. So bila awak nak tulis formula kimia ni, awak kena ingat benda yang awak dah belajar yang ni. Okay, so kalium hidroksida campur dengan hidrogen. Okay, kalium kumpulan satu, so cas dia +1. OH awak ingat dia -1. So kalium hidroksida kita silangkan, kita akan dapat KOH. So apa-apa saja logam kumpulan satu bila bertindak balas dengan air, kita akan dapat, ni nama dia logam hidroksida. So kita gantikan, dia akan jadi kalium hidroksida. Okay, dah seimbang?
Belum. Okey, nak tambah kat mana? Tambah 2 dekat helium tu. Tambah 2 dekat helium depan, lepas tu? Dengan belakang. Okey, dengan belakang. Dah seimbang? Masih belum. Tambah dekat mana lagi? So, sebelah kanan hidrogen dia ada 4. Sebelah kiri hidrogen dia baru ada 2. So, tambah? 2 dekat depan hidrogen. 2 dekat depan. Jadi, kalau awak nak ingat salah satu persamaan, awak banyak benda awak kena ingat. Sebab tu cikgu ajar cara nak seimbangkan. So, sekarang awak dah tahu bila kumpulan 1 bertindak balas dengan air akan menghasilkan logam hidroksida. Kalau kat sini, kalium hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okey, yang kedua. Bertindak balas dengan apa? Oksigen. Oksigen. Okey. So, bila X mana-mana kumpulan 1 bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan apa? Logam Oksida. Okey, logam oksida. So, logam oksida. So, XO logam oksida. X tu mana-mana unsur dalam kumpulan 1. So, yang ini kita panggil sebagai logam oksida. Okey, so kalau cikgu ambil natrium. Natrium campur dengan gas oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Jadi awak kena ingat natrium cas dia berapa? +1. Oksida, cas oksida berapa? Cas oksida berapa? 2 minus. Yes, betul. 2 minus. So 2 minus, lepas tu kita buat apa? Crosskan dia, 2 akan pergi sini, 1 akan pergi sini, jadi akan dapat Na2O. So, natrium oksida. Okay, so logam campur dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. So, bila nak buat formula kimia, ingat benda yang awak cross ni. Okay, dah seimbang? Belum. Okay, tambah kat mana? 2 dekat natrium. Okay, tapi oksigen tak seimbang. Okay, tambah kat mana? Ikram, seimbangkan? Ya, Ibu. Tak. So, tak berapa? 2 yang kiri tu 4Na, yang kanan tu 2Na. So 4Na, so sini jadi 2Na. Okey, oksigen dah seimbang. Okey, betul. So natrium campur dengan oksigen menghasilkan logam alkali. Okey, yang ketiga, daripada logam oksida ni, okey, bila kita larutkan dengan air ataupun XO, logam oksida larut dalam air akan menghasilkan apa? Logam hidroksida. So, bila logam yang terhasil kat sini kita larutkan dalam air, kita akan dapat logam hidroksida. Okey. Yang keempat, tindak balas dengan klorin. X campur dengan Cl2 akan menghasilkan logam klorida. So, yang ini kita panggil nama dia sebagai logam klorida. Okay, X tu ganti mana-mana unsur yang di dalam kumpulan 1. Jadi contohnya, cikgu buat lithium. So lithium campur dengan Cl2. So dia akan menghasilkan logam klorida. So awak ingat lithium plus Cl minus. So dia akan jadi lithium klorida. So lithium klorida. Okay, dah seimbang? Tak. Belum. Tambah kat mana? 2 dekat 2 dekat mana? 2 dekat lithium. 2 dekat lithium, lagi? Dengan dekat belah kanan tu. Kat lithium juga 2. 2 lithium klorida. So, ini adalah tindak balas yang berlaku dalam kumpulan 1. Okay, sebab dia kenapa makin reaktif? Okay, yang dah awak kena tahu benda ni lah. Okay, persamaan yang terlibat apabila setiap logam kumpulan 1 ni bertindak balas dengan
oksigen, air dan juga klorin. Okey. Boleh? So sebenarnya kita sampai kumpulan 1 je boleh. Kita tak boleh banyak-banyak. Nanti kan awak tak ingat pun. So kita sambung yang seterusnya. Sorry ya Yong. Esok kita baru sambung kumpulan yang seterusnya lah. Untuk menerangkan kumpulan 17 dan juga unsur peralihan dan kalau sempat kala lah. Okey. So sampai di sini saja kelas kita. Okay, awak dah kena ingat benda-benda yang kita dah belajar ni. Okay, cuba jawab soalan dalam modul tajuk yang kita dah belajar. So daripada untuk muka surat. So muka surat 70 sampailah 82. Okay, cuba jawab. Okay, tengok awak boleh faham ke tak untuk apa yang kawan awak dah present. Okay, so sampai sini saja. Okay, yang dah present ni sila hantar korang punya PowerPoint slide dekat cikgu. Okay, so sampai sini saja kelas. Kita jumpa hari esok untuk pembentangan seterusnya. Okay, terima kasih kelas. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Okay. Jangan lupa hantar kat cikgu slide show.